Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tambah sekali kita rafahkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan kasih sayangnya dapat kita berkumpul pada hari ini. Insya-Allah sembang Jumaat pertama kedua dah. Maksudnya Jumaat mana kan? Puasa. Sembang Jumaat yang kedua untuk semester ini semester ini, dan alhamdulillah bagi tahu kepada saudara Salihin, Presiden Profas, untuk SRC sama-sama joint venture lah untuk sembang Jumaat ni, sama-sama kita insya-Allah ambil manfaat sama-sama. Baik, pertama sekali sembang Jumaat ni, bila sebut sembang ni, yang anda faham perkataan sembang ni dia masuk dua hala. Dia masuk dua hala kan. Tapi kalau orang Kedah, anda tak pasti mana orang Kedah, orang utara, sebut sembang ni dia kata sembang kuat lah. Maksudnya hang cakap kuat kan. Betul tak? Betul tak? Ke tak betul tak? Anda rasa je hang sembang kuat. Sebab perkataan sembang tu dua hala, tapi tak jadi macam sembang sangat lah. Jadi satu hala je lah kan. Sebab Anas saja yang akan bercakap. Jadi mungkinlah sedikit pesan-pesan kebaikan kepada sahabat-sahabat sekalian, dan pada diri anda sendiri. Yang paling penting pada diri anda sendiri lah. Kalau kesana kiranya beri manfaat kepada sahabat sekalian, boleh bawa balik dan boleh jadi pengajaran bersama. Baik, tajuk yang diberikan kepada saya pada hari ini, anak muda masa depan negara. Anak muda masa depan negara. Sahabat dikasihi Allah SWT sekalian, satu pepatah Arab yang anda tak setuju. Sebenarnya, syababul yaum qadat mustaqbal. Betul kan? Syabab yaum qadat mustaqbal. Pemuda pada hari ini pemimpin masa akan datang. Anda tak setuju 100% dengan statement ini. Sebab pada saya, pemuda pada hari ini pemimpin masa sekarang. Pemuda pada hari ini sepatutnya menjadi pemimpin pada masa sekarang. Sahabat dikasihi Allah SWT sekalian, pergi lebih detail. InsyaAllah pada hari ini saya akan ceritakan beberapa paksi-paksi atau beberapa faktor-faktor barangkali tak tersusun sangat, tapi sahabat-sahabat boleh bawa balik sebagai pengajaran secara bersama, insyaAllah. Baik, Thomas Edison, seorang jurnalis, dia beritahu, saya cukup pelik dengan negara-negara umat Islam, negara-negara Arab. Dia membuat satu ziarah lah, orang kata lawatan-lawatan ke negara-negara umat Islam di bahagian Arab lah. Dan dia beritahu, saya cukup pelik dengan negara-negara Arab kerana di negara-negara Arab ni, dia punya kepimpinan utama negara dia kurang pemuda. Kepimpinan utama negara dia sangat kurang pemuda, sangat kurang orang muda, yang kebanyakannya orang tua. Kebanyakan orang tua. Dia kata, apa sudah jadi kepada orang muda sekarang, kepada orang muda di dalam orang kata kabinet negara umat Islam. Dia cukup pelik dengan perkara ni, sebab dia kata kalaulah tidak menjadi calon pilihan raya sekalipun, kalaulah tidak menjadi orang kata kepimpinan dalam kabinet sekalipun, sekurang-kurangnya orang muda ni perlu ada sensitivity terhadap negara mereka. Maka dengan itu saya kira pada hari ini insyaAllah saya akan kongsi beberapa perkara dalam konteks negara kita Malaysia. Baik, pertama sekali saya meletakkan paksi yang pertama adalah berkaitan dengan al-ukhuwah, persaudaraan. Al-ukhuwah al-Islamiyah ini standard kita bicarakan dalam usrah-usrah ke, dalam halaqah ke, dalam statistikal dan sebagainya, betul? Tapi yang ingin saya bicarakan pada hari ini, yang dimaksud dengan al-ukhuwah wataniyah, iaitu ukhuwah persaudaraan melempasi sepadan agama dan juga bangsa kaum. Ukhuwah atas dasar negara, dan al-ukhuwah al-insaniyah, iaitu persaudaraan sesama manusia. Sahabat dikasihi Allah sekalian, ada hikmahnya, ada wisdom bila mana Allah Ta'ala tempatkan kita sebagai seorang warga negara Malaysia. Allah Ta'ala tempatkan kita sebagai seorang warga negara Malaysia yang mempunyai kepelbagaian kaum, bangsa dan agama. Ustaz Siddiq Fadil beritahu dalam satu dia punya orang kata dia punya talk lah, dia beritahu kat Malaysia ni salah satu benda untuk kita jadikan negara kita ni maju, negara kita ni bagus dari segi segala-galanya, perlu ada aspek at-tanawwu' fi wahdah, kepelbagaian, pluralis dalam kesatuan. Dalam Islam kita diajar juga untuk ada kepelbagaian, kesatuan syariat dalam kepelbagaian mazhab dan juga ijtihad. Betul. Dan juga dalam negara kita ni kita diajar untuk ada kesatuan kenegaraan dalam kepelbagaian kaum, bangsa dan agama. Ini sahabat-sahabat perlu kita faham dan perlu kita sedar tentang perkara ni. Kerana apa?
ada kreativiti, ada unsur kreativiti kalau seandainya kiranya ada kepelbagaian dalam sebuah negara itu. Contoh saya berikan cukup simple. Kita ada Cina, India dan juga Melayu, betul Cina, India dan juga Melayu. Mi noodle ni berasal dari Cina. Kari berasal daripada India. Sampai ke alam Melayu timbul kreativiti mi kari. Nampak tak? Faham tak? Mi kari. Ini satu kreativiti yang cukup kecil. Saya yakin dan saya percaya tamadun Cina ada dia punya, orang kata apa, dia punya hikmah-hikmah yang boleh kita ambil. Tamadun India ada hikmah-hikmah yang boleh kita ambil. Tamadun Kemelayuan itu sendiri ada hikmah yang kita ambil. Kalau seandainya kita rangkumkan atas dasar kita ingin membangunkan negara, insya-Allah sebuah negara yang terbaik akan dapat dilahirkan. Ambil hikmah sahabat-sahabat sekalian daripada pengajaran atas sirah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul telah mencipta yang dinamakan sebagai Sahifah Madinah. Sahifah Madinah, piagam perlembagaan Madinah. Sahabat-sahabat kasih Allah sekalian, bukan orang Islam sahaja yang berada di sini, dalam negara Madinah ini. Bukan orang Islam sahaja yang berada dalam negara Madinah ini, bahkan kaum-kaum Yahudi, kabilah-kabilah Yahudi juga tu ada dalam Sahifah Madinah ini. Disebutkan dalam Sahifah Madinah bukan perkataan minal muslimin, tapi ma'al muslimin. Yahudi ma'al muslimin, bersama-sama dengan orang Islam mempertahankan keselamatan negara, membangunkan negara dan juga mengelakkan daripada sebarang perpecahan. Baik. Yusuf Qaradawi beritahu bahawa perkataan zimmi dan juga harbi, faham ya, perkataan zimmi dan harbi, perkataan kafir zimmi dan juga kafir harbi mengatakan sudah tidak relevan lagi dalam dunia masa kini. Kerana apa? Kerana kalau kita gunakan lagi perkataan zimmi dan harbi, maka orang-orang non-Muslim akan anggap diri mereka sebagai warga kelas kedua. Ambil hikmah sahabat-sahabat sekalian, ambil pengajaran daripada bagaimana Umar Al-Khattab didatangi oleh pemuka daripada kaum Yahudi ketika zaman pemerintahan Umar Al-Khattab. Dia beritahu minta tolong tukar jizyah kepada sedekah. Jizyah cukai yang dikenakan kepada atas non-Muslim yang duduk di atas negara orang Islam, ditukarkan perkataan sedekah, lebih lembut bahasanya. Maka ia akan menjadikan mereka ini tidak merasakan diri mereka sebagai warga negara kelas kedua. Baik. Sahabat kasih Allah sekalian, seterusnya sebagai seorang pemuda lah, sebagai seorang anak muda, sebagai seorang pemuda, saya kira kita perlukan pendidikan yang baik. Kita perlukan pendidikan, education yang terbaik. Pendidikan adalah satu tools yang amat penting dalam kita nak bangunkan negara kita. Kalau kita betul-betul berkeinginan dan kita mahu lihat negara kita lebih maju, pendidikan, education is very important. Tak sabar kasih Allah sekalian, pendidikan ni sifat dia mencerahkan. Betul? Pendidikan ni sifat dia mencerahkan, sifat dia tidak menggelapkan. Tapi alangkah ironinya, dahulu pendidikan dia bersifat mencerahkan. Universiti dan sekolah menjadi medan pembebasan pemikiran umat. Tetapi pada hari ini, pendidikan bersifat pekerjaan, bertujuan untuk pekerjaan. Kita belajar ni sebenarnya nak jadi satu hari nanti jadi doktor. Kita dah fokuskan pada situ. Dan universiti dan sekolah sudah menjadi medan ternakan buruh binaan sebenarnya. Saya nak cakap itu, medan ternakan sebenarnya sekarang ni. Sebab apa, pemikiran kita cukup takut kalau kita dapat pekerjaan. Kita cukup takut dengan perkara ni. Seolah macam kita beriman terhadap yang beri rezeki kita sebenarnya nanti adalah kata apa yang kos yang bakal kita ambil. Berapa ramai kat sini yang dia tak setuju pada awalnya untuk mengambil kos yang dia ambil pada hari ini. Ada ura-ura, ada cakap-cakap daripada orang tua dia mungkin. Ada cakap-cakap daripada sahabat-sahabat dia mungkin mengatakan bahawa baik kau ambil kos ni, senang dapat kerja. Betul? Biasa dengar perkataan ni, baik kau ambil kos ni, senang dapat kerja. Tidak ada yang kata belajar untuk kerana Allah, belajar untuk cerahkan masyarakat, belajar untuk cerahkan diri. Ini satu benda yang kita fikirkan secara bersama. Dan sifat pendidikan ni dia memanusiakan manusia. Ini kata-kata Siddiq Baba. Kata Siddiq Baba dalam rejuvenasi pendidikan Islam pada tahun 2010 kalau tak salah saya. Dia kata pendidikan ini bersifat memanusiakan manusia. Lihat pada hari ini, manusiakan manusia ataupun sebaliknya. Okey guys. Seterusnya sahabat dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya kira kita perlu buat apa yang kita dah ambil sekarang, kita mesti mastering, mesti powerkan apa yang kita dah ambil sekarang. Mesti kita tahu sedalam yang mungkin dan kita tambah lagi kata apa, added knowledge lah, apa-apa ilmu-ilmu yang boleh memperhalusi kemanusiaan. Contohnya ilmu sejarah, falsafah, seni, ekonomi dan juga undang-undang. Kalau kita cuba ambil daripada Ibn Sina sendiri, dia adalah seorang, orang selalu sebut dia doktor.
Kan? Betul tak? Tapi sebenarnya dia adalah seorang pengajar kepada doktor-doktor. Itu yang disebutkan dalam sejarahnya. Dia adalah seorang pengajar kepada doktor-doktor. Dan dia lebih dikenali sebagai seorang filosofer, dan juga dia juga merupakan seorang politician. Ini. Jadi jangan fokus hanya satu benda saja, tambah juga added value benda yang lain. Yang seterusnya, sahabat-sahabat dikasihi Allah sekalian, mari kita buat dakwah. Mari kita buat dakwah. Ini satu kerja yang mana saya kira sahabat-sahabat semua dah hafal dalilnya cukup mudah. Man qala la ilaha illallah fahuwa da'i. Siapa yang berkata la ilaha illallah, maka dia adalah seorang pendakwah. Sahabat-sahabat dikasihi Allah sekalian, kita ni selaku seorang manusia yang ada perjalanan hidup kita sendiri, masing-masing ada ability tersendiri. Betul tak? Ada setiap orang ni, setiap individu ni ada dia punya satu, orang kata apa, satu kemahiran yang mana Allah Ta'ala memang nak dia ni ada kemahiran ni supaya dia berkongsi dengan orang lain. Sebab itu saya rasa macam kita kat sini kat UIA kan, kita kat UIA, kita rasa alangkah indahnya kalau kita dapat kongsi, share kita punya ability ni untuk buat dakwah bersama-sama. Buat dakwah secara bersama-sama. Sahabat-sahabat yang diberi kemahiran boleh membawa motor-motor besar. Ini kemahiran tak? Anda tak boleh bawa motor clutch. Tak boleh, tak pandai. Seriously. Tak boleh bawa motor clutch. Ada sahabat-sahabat yang boleh bawa motor clutch. Saya, kalau Chris 120 tu boleh tak? Laju, serius. Saya boleh bawa motor sambil mendengar MP3. Itu kebolehan saya. Sahabat-sahabat yang bawa motor besar-besar. Sahabat-sahabat yang boleh main muzik. Apa lagi? Sahabat-sahabat yang boleh memasak dan sebagainya. Kita ada My Team kita sediakan daripada SRC. Sebagai salah satu percubaan pertama kita. Sahabat-sahabat boleh join. Kongsi, share your knowledge. Ada, saya nampak sahabat kita Syahir kat sana. Dia pandai main chess. Nampak? Semua ada kemahiran masing-masing. Seriously said. Cari apa kemahiran diri anda. Sahabat saya tu, Umar Qayyum, dia pandai ni lipat serban. Saya tak pandai. Seriously said. Ni semua ada kemahiran masing-masing. Contoh paling senang saya boleh bagi. Sahabat-sahabat kita daripada Profas. Sebab dia menganjur, kita kena mampu sikit. Sahabat-sahabat dari Profas, dia orang ni diberi kebolehan Allah SWT untuk menghafal Al-Quran. Mengapa tidak kita ambil kemahiran yang dia ada untuk kita tasmik bacaan Quran kita. Syekh Solihin, tolong tasmik Hana kan? Tolong tasmik Al-Fatihah Hana. Kerana saya ayat ke-7 tak lepas hari ni. Contohnya, kan? Boleh ajar kita. Sahabat-sahabat yang daripada kelab debat sebagai contohnya, boleh kongsikan bagaimana untuk berpidato, menyampaikan kata apa, syarahan, menyampaikan ceramah, tazkirah dengan cara yang terbaik. Sahabat-sahabat daripada dentistry, apatah lagi yang kos kita kan, Bat kat sini, saya suka tengok Bat. Dia boleh kan, ada banyak kelebihan. Dia sebagai seorang dentistry, pakar dentistry, insya-Allah dia boleh menangkap gambar dengan cunnya dan boleh berbasikal dengan lajunya. Kenapa tidak kita ambil kemahiran yang dia ada, kita kongsikan. Dakwah, share your ability. Fokuskan, fikirkan apa yang ada dalam diri anda. Tengok betul-betul, mesti ada something. Seriously said, mesti ada something yang anda boleh kongsikan. Tulisan dan sebagainya, video dan sebagainya boleh kita buat. Dan insya-Allah atas dasar itu nak juga promosi program daripada SRC, namanya Kempro, Campus Dakwah Project. InsyaAllah kita akan buat pada bulan 4. Dan kita akan buat bersama-sama dengan IIM Kuantan Berselawat, IIM Kuantan Berselawat dan seterusnya Dakwah Project, Campus Dakwah Project. Sahabat-sahabat dekat sekalian, ini satu timeline yang cukup baik. Mula-mula kita kenal Rasulullah dan juga perjuangannya. Ini tema dalam IIM Kuantan Berselawat. Kita kenal Rasulullah, kita kenal betul hayati daripada tua badan baginda, daripada pakaiannya dan segala macamnya. Seterusnya kita masuk ke satu tahap, iaitu kita belajar bagaimana untuk berdakwah. Sahabat, kita ada banyak program dalam tu. InsyaAllah ada juga setakat ni ada komiti sebanyak 140 lebih yang minta. Saya rasa banyak lagi tenaga muslimin diperlukan sebenarnya. Saya dah lihat secara komiti, muslimat ni, sister kita ni very nak sangat-sangat. Muslimin, di manakah anda? Baik, sahabat-sahabat dekat sekalian, itu tentang dakwah. Seterusnya ingin saya kongsikan juga perihal perkara yang berkaitan dengan ini yang mungkin insya-Allah yang terakhir, saya kira perkara yang berkaitan dengan mencari kefahaman yang sahih dan juga seterusnya iman kita. Ini paling basic. Saya letakkan yang terakhir sebab saya nak tekankan kepada sahabat-sahabat sekalian. Sahabat kasih Allah sekalian, perkataan pemuda syabab kita dah sebut, tak ada perkataan syabab.
directly syabab tadi, tapi disebut dengan perkataan lain. Contohnya pemuda Al-Kahfi, fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka ini menjaga keimanan mereka daripada diganggu gugat oleh kekafiran raja, dan akhirnya mereka dipuja oleh Allah Taala sebab mengelakkan diri, daripada tergadai iman mereka. Ini satu contoh sejarah dalam Quran yang boleh kita ambil secara bersama. Dan seterusnya ada juga kisah sejarah tentang sirah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sirah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mana cukup berani menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh penduduk kaumnya, termasuk bapa saudaranya sendiri. Pada ketika itu, setengah mufassirin mengatakan bahawa Nabi Ibrahim umurnya 16 tahun. Iman yang teguh boleh menyatakan kebenaran. Iman yang teguh boleh menyatakan kebenaran. Dan seterusnya kita cukup faham sahabat-sahabat baginda Rasul Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam dipanggil sebagai Al-Hawariyun. Mereka ni orang-orang yang diceritakan digergaji kepalanya. Dia gaji kepalanya. Semangat itu untuk pertahankan agama Nabi Isa setelah Nabi Isa tiada. Seterusnya dalam surah Yasin ada menceritakan berkenaan dengan seorang lelaki yang dikatakan namanya sebagai Habibun Najah. Habibun Najah ni diceritakan bahawa dia ni seorang yang tempang. Tukang kasut. Tahap dia tukang kasut, tempang. Tapi dia buat satu benda yang sangat simple. Tapi Allah Ta'ala telah beri dia syurga directly. Dia mati terus direct lepas syurga. Bagaimana kisah dia sahabat-sahabat? Ada 3 orang Nabi dihantar untuk berdakwah kepada Al-Malak, kepada seorang raja. Kemudian 3 Nabi dihukum oleh Al-Malak itu. Dan kemudiannya datang seorang lelaki ni, dia sedar yang benda ni benda betul. Dia sebut kepada kaum dia, wahai kaumku, ikut ni kata-kata Rasul ni, kata-kata Nabi ni. Ni benda yang betul. Kan? Disebabkan dia menyeru. Perkataan dia begitu saja. Mari kita ikut ni. Dia dipijak oleh orang kata apa, oleh tentera-tentera raja. Dipijak sampai terburai perutnya. Mati dia. Direct dia mati. Allah Ta'ala terus hidupkan dia dalam syurga Allah. Direct listen. Tak ada hisap semua. Itu je kerja dia buat. Itu je kerja. Kaum pun kan? Sama-sama boleh buka balik surah Yasin. Ayat mana? Dia salah 18. Dia tak ingat. Tengok balik lah. Directly terus dalam syurga Allah Ta'ala. And then dia kata, alangkah ruginya kaumku. Alangkah ruginya kaumku kalaulah dia mengetahui apa yang aku dapat sekarang. Ya Allah, boleh tak aku nak patah balik dalam dunia ni? Aku nak bagi tahu balik dia orang. Jom ikut. Kalau tak rugi lah. Allah semua. Nak bagi tahu benda tu dekat kaum-kaum dia. Tapi Allah Ta'ala tidak mengizinkan. Ini kisah seorang pemuda yang tempang dan hanya tukang kasut. Tapi akhirnya Allah Ta'ala angkat dia sebagai seorang yang dapat syurga Allah Ta'ala. Begitu saja. Seterusnya, satu perkara cerita seorang pemuda yang bernama Harithah bin Surakah. Harithah bin Surakah ini diceritakan dalam kitab Al-Hikam Ibn At-Tailah As-Sakandari. Diceritakan tentang kisah Harithah bin Surakah. Apa kisah dia sahabat-sahabat? Kisah dia ni, Harithah ni ketika dia usia remaja, dia belum lagi memeluk Islam. Nabi jumpa dia dekat Mekah. Ni satu kisah yang perlu kita ambil juga. Bila kita dah tua, bila kita dah besar sedikit, jangan sekali-sekali kita tinggalkan orang muda. Sekarang kita muda lah kan? Kita muda. Bila kita besar nanti, jangan kita tinggalkan orang muda. Nabi SAW, dakwah dia cukup kreatif. Nabi sentuh hatta orang tu remaja. Jadi kita kata macam budak ni ada anak-anak ni kan. Budak-budak ni kan. Kata kita pandang lekeh je. Tapi Nabi tidak. Nabi sentuh hati dia. Ya Surakah, kan? Kaifa asbahta? Wahai Surakah, apa cita-cita kau? Surakah tak dapat jawab. Tak ada cita-cita. Relax je. Kan? Happy je. Tadi. Kemudian Rasulullah beritahu dia, Kul sa'usbihu mu'minan mukinan billahi ta'ala. Sebutlah satu hari nanti sin ni, kata anak saya saufa, akan aku jadi seorang mukmin yang yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Surakah yang diajar oleh Nabi SAW. Dia pun cakap, sa'usbihu mu'minan mukinan billahi ta'ala. InsyaAllah satu hari nanti aku akan jadi mukmin yang yakin pada Allah SWT. Kemudian dalam setelah itu Nabi berhijrah ke Madinah. Dalam 2 ke 3 tahun selepas itu, Nabi SAW jumpa Surakah ni balik. Dia telah memeluk Islam dan berada di bumi Madinah. Kemudian Rasulullah jumpa dia. Kaifa asbahta ya Harithah? Bagaimana cita-cita engkau sekarang wahai Harithah? Disebut dengan perkataan fi'il madhi, asbahtu mu'minan mukinan billahi ta'ala. Asbahtu mu'minan mukinan billahi ta'ala. Aku telah jadi seorang mukmin yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul tanya kepada dia, likulli maqalin haqiqatun.
setiap perkataan yang disebut wahai Harisah perlu ada bukti penjelasan. Perlu ada bukti penjelasan. Fama hakikata maqalatika ya Harithah. Maka apakah bukti terhadap apa yang kau katakan ni wahai Harithah? Maka Harisah pun sebut pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahartu layali wa uhibbu wa azma'tu nahari wa uhibbu. Aku ni pada malam hari ya Rasulullah, pada siang hari ya Rasulullah, aku buat kerja aku, ngaji ilmu, pengetahuan, tolong mak ayah, bekerja dan sebagainya, dan aku suka terhadap perkara itu. Pada malam hari aku bersemayang, beribadat, dan aku mengajarkan ilmu, dan aku suka terhadap perkataan dan terhadap perbuatanku. Dan seterusnya dia beritahu kepada Rasulullah, wa ka'anni ara ila arshi rabbi barizan yatawaffa haulahu malaikatul muqarrabun. Rupa-rupanya dia ni telah dibukakan hijabnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata dia dapat lihat malaikatnya tawaf. Wa ka'anni ahlul jannati yatadawwarun, dan aku dapat lihat ahli syurga ni ya Rasulullah, dia orang ni saling ziarah satu sama lain. Ahli syurga ni saling ziarah satu sama lain, kan? Kemudian dia kata aku suka untuk masuk syurga, melihat keadaan itu. Dan dia kata wa ka'anni ahlun nari yata'awun, aku dapat lihat orang-orang yang berada di neraka ini, mereka ini saling disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku takut untuk masuknya. Maka Rasulullah pun tepuk bahu kepada sahabat Nabi Harisah bin Suraqah, dan Nabi beritahu, hadza syabun nawwarallahu qalbahu bil iman. Sungguhnya pemuda ini telah dilimpahkan cahaya oleh Allah, hatinya telah dilimpahkan cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya pemuda ini, iaitu Harithah bin Suraqah, request kepada Rasulullah, minta kepada Rasulullah untuk libatkan diri dia dalam peperangan. Ketika itu peperangan Uhud on the way, ongoing kan. And then Rasulullah benarkan dia, dan akhirnya dia mati syahid ketika itu. Dan inilah pemuda yang dijanjikan syurga Allah Ta'ala sejak dia berada lagi dalam alam dunia. Sebab dikasih Allah sekalian sebagai konklusi, saya kira sebagai konklusinya, pemuda perlu ada ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, perlu ambil tahu tentang apa yang saya sebutkan tadi, dan orang kata apa, perlu berperanan sebagai advokator untuk negara kita. Anda semua ada satu pilihan. Sahabat dikasih Allah sekalian, hidup kita ni, hidup sebagai seorang manusia, kita berhak membuat pilihan. Dan pilihan kita hanya ada dua. Satu, dosa dan pahala. Dua, syurga dan neraka. Tidak ada non-partisan dalam pilihan ini. Tidak ada non-partisan. Jadi pilihlah pilihan yang terbaik. Tak lama lagi pilihan raya akan mula. Sahabat-sahabat boleh pilih yang terbaik. Saya yakin dan saya percaya undi saya adalah undi keramat. PRU 13 kali ini, kali pertama saya mengundi. Tapi saya yakin dan saya percaya PRU kali ini PRU yang paling keramat. Undi saya cukup berharga untuk saya dan generasi anak-anak saya. Saya cukup yakin dan saya cukup percaya bahawa Allah Ta'ala akan tanya undi saya satu ini, ke mana saya bawa undi saya. Kerana Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala beritahu melalui baginda Rasul bahawa sungguhnya masa mudamu apa yang kamu buat. Ini ditanya, masa muda kita apa yang kita buat. Kalau ketika itu ada pilihan raya, siapa yang kita undi? Apa yang kita undi akan adakah membawa pilihan kita berdua itu, dosa dan pahala, syurga dan neraka. Sahabat-sahabat yang menentukan. Ini demokrasi. Baik, sahabat-sahabat dikasih Allah SWT sekalian. Akhir sekali, firman Allah Subhanahu Wa Taala, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Allah Ta'ala berfirman Quran Karim, bahawa di kalangan orang beriman itu ada orang beriman yang mana mereka ini telah berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mereka telah langsai dalam perjanjian mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini golongan pertama, langsai perjanjian dengan Allah Taala. Dia berjanji dan dia dah settlekan janji dengan Allah Taala, tak ada masalah. Yang kedua, ada yang gugur daripada perjanjian dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kedua, kelompok kedua. Dan kelompok yang ketiga, wa minhum may yantazir, ada kelompok manusia yang menunggu-nunggu bilakah janji kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini dapat mereka langsaikan. Sebab dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, yang selesai janji mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini sebutkan oleh baginda Nabi adalah orang-orang yang telah mati syahid di jalan Allah fi sabilillah. Orang yang telah selesai janji ni orang yang mati. Seorang je manusia yang ditunjukkan oleh baginda Rasul bahawa dia ini dikatakan sebagai selesai janji dia ketika dia masih hidup, iaitu sahabat Nabi bernama Talha. Seorang je yang kata apa, selesai janji dia ketika hidup. Yang lain selesai janji bila mati.
Allah SWT. Janji kita ni tak lain tak bukan kita nak mengatakan bahawa Allah tu Tuhan kita, baginda Rasul tu adalah pesuruh Allah dan Nabi-Nya, dan mengikuti ajarannya, iaitu al-Islam. Al-Islam syamil yatanawalu ala mazahir hayati. Bahawa sungguhnya al-Islam ni menyeluruh, meliputi seluruh kehidupan kita. Hari itu Tok Ustaz Azmi beritahu tentang kata apa perkara pertama dalam al-usul 20 yang disusun oleh Imam Hasan Al-Banna, Syahid Imam Hasan Al-Banna, menyebutkan al-Islam ni tak hanya tertumpu kepada perkara yang berkaitan ibadat, solat, akidah sahaja, tidak. Tapi meliputi seluruh kehidupan kita, termasuklah masa depan negara kita, anak muda dan masa depan negara kita. Mudah-mudahan kita buat pilihan yang terbaik. Sekali lagi, pilihan yang terbaik bukan sahaja pilih orang kata apa jodoh saja, tidak, tapi memilih kepimpinan negara yang seterusnya. Ingatlah natijah bernegara ini seperti yang disebutkan Al-Farabi, bernegara bermaksud membahagiakan. Bernegara bermaksud bahagia. Kita nak bahagia tu sebenarnya. Bahagia tu dalam arti kata dapat hidup dengan aman, antara Islam, semua Islam, komuniti Islam bahagia, semua Muslim dan non-Muslim juga bahagia. Sahabat, pilihan tengah anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada wakil asasi kita, Bang Sirap, dan harapnya kita dapat ambil pengajaran daripada perkongsian tadi dan sampaikan kepada kawan-kawan kita yang tak ada. Terus seterusnya boleh tutup dengan seperti doa daripada Bang Sirap. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in wa ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma aslih syababal muslimin wa fatayatihim. Allahumma aslih syababal muslimin wa fatayatihim. Allahumma aslih syababal muslimin wa fatayatihim. Allahumma ij'al Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisa wa fil qiyamati shafi'a wa 'ala sirati nura wa 'ala sirati nura wa ila al-jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. يا مفهم سليمان فهمنا، يا معلم ابراهيم الحكمة علمنا ففهمناها سليمان، وكلا اتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. يا رب ابراهيم ويا رب سليمان ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان، أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان، أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله لنا، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه لنا، وإن كان رزقنا في البحر فأطلعه لنا، وإن كان رزقنا بعيدا فقربه لنا، وإن كان رزقنا قريبا فيسره لنا، وإن كان رزقنا قليلا فكثره لنا، وإن كان رزقنا كثيرا فهونه لنا، وإن كان رزقنا حراما فطهره لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.